Orang kita banyakkannya bila ceramah sedap, menangis, bahasa tersusun, tiru-tiru orang sikit, oh sedap sangat, inilah ulama. Ini masalah. Kaki ceramah memang diajar gitu. Cari bahasa sedap sikit, ambil hati orang, biar hanyut sikit, buat masuk cerita. Ceramah ni tak payah tuan, 2 jam masuk cerita sejam, buat kelakar setengah jam, sudah. Tuan pun remuk dia. Sebab tuan dah tak nak beza mana ilmuwan ulama dan mana kaki ceramah. Dan masalah yang kami handle 10 orang ini kaki ceramah. Astagfirullahaladzim. Mengapa saya sebut benda ini? Supaya jangan sampai satu masa nanti tuan-tuan kecewa dengan orang agama. Baik, saya sebut sekarang. Itu pun satu orang mangsa datang jumpa kita di Syabab. Kita ni tuan sangka baik semua orang, sangka baik semua. Ustaz, saya nak tunjuk satu folder mesej ucap saya. Dan gambar-gambar saya bukan kerja saya nak tengok gambar perempuan, saya tangguhlah kata. Gambar lucu pendakwa, gitulah. Saya kata saya tangguh tengok. Takkan nak baca pula mesej lucu orang buat apa? Saya kata bukan kerja saya. Dia kata kalau Ustaz tak baca, macam mana saya nak tunjuk bukti? Dia pun tu kata gini, Ustaz, apa boleh buat? Saya ni ibu tunggal. Siapa nak percaya ibu tunggal? Ustaz kan ahli syurga belaka. Saya terasa tuan. Boleh jadi masyarakat kata jangan percaya Ustaz mulia, ahli syurga, mereka dekat dengan Allah, marilah derma pada dia. Mereka ni, itu kata tuan. Saya sendiri ni Ustaz, saya tahu penyakit mereka. Kalau tuan buat prinsip gitu, apa jadi dengan orang betul-betul dizalimi? Jadi tolong untuk kebaikan tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa saya di sini, tolonglah untuk kebaikan tuan-tuan, puan-puan. Tolonglah pandai beza mana kaki ceramah dengan ilmuwan. InsyaAllah Tuhan akan tolong tuan. Oleh kerana benda ni dah membarok dalam masyarakat, kita akan cuba perlahan. Masyarakat pun kadang-kadang marah, payah sangat nak beritahu dia. Bukan payah, sebab kita faham benda begini. Nak beri banyak benda berlaku seperti yang kami tangani sekarang, tak beri masyarakat tak boleh nak beza mana. Orang syahadah ni orang very high level education, orang cerdik, terbuka. So tuan kena pandai pilih. Baca saya pesan, jangan dengar orang sedap ceramah, dia ilmuwan. Tidak. Walaupun tak sedap dengar, tapi ada ilmu, buat catat. Oh Alhamdulillah. Satu orang beritahu saya, Ustaz, saya masuk ceramah, memang sedap, suka sama, tapi tak tahu nak catat. Walaupun sekarang tuan mungkin, tapi saya yakin tuan dah boleh beza. Tapi kalau sekarang tuan masih belum beza, saya berdoa insya-Allah akan datang dengan niat tuan nak cari ilmu, tuan boleh kenal yang mana benar-benar ilmuwan untuk tuan buat guru bimbingan. Jangan sampai kecewa dengan orang yang berwajah agama akan datang. Tuan, kita kena ingat, orang sampai ilmu itu dia. Soal dia nak buat gitu, dan kita kena pandai beza. Kena pandai beza. Ustaz, boleh ke Ustaz sambung sirah tadi? Boleh. Okey. Tadi kita dah cerita apa ni setelah Nabi keluar dari kepungan 3 hari 3 malam dalam kubur. Kemudian 1 Rabiul Awal hari Isnin malam, Nabi bersama dengan Amir bin Furaihah, Abu Bakar As-Siddiq dan Abdullah bin Uraikid yang masih kafir menunjukkan jalan, telah berjalan 8 hari 8 malam sampai ke Kubah. Dalam 8 hari 8 malam itu tuan, paling kurang ada 4 perkara besar berlaku kepada Nabi.
menyebabkan Abdullah ibn Uraiqid terus masuk Islam, kerana tengok memang benar ini Nabi, banyak Allah tolong dia. Pertama, mereka dikejar oleh Suraqah bin Malik. Kata Suraqah, aku kejar Nabi. Waktu tu kami cari-cari tak jumpa, kami berkumpul satu tempat. Bila kumpul satu tempat, tiba-tiba datang satu kabilah kata, mengapa kamu orang Mekah nampak lemah semangat je ni? Kata mereka, kami terlepas buruan namanya Muhammad, 100 ekor unta. Lalu kata kabilah itu, baru aku selisih Muhammad di sana. Lalu ramai-ramai ni naik semangat balik, baru nak lompat atas kuda, nak kejar lagi. Dan Suraqah kata, aku pergi ke depan cepat-cepat, depan orang ramai-ramai yang tengah nak naik kuda, aku melaung dan menjerit sambil aku kata, tidak, itu bukan Muhammad. Aku dah lalu dah kawasan tu, bukan Muhammad. Lalu orang lain pun lemah semangat balik tu. Tuan tahu sebab apa dia kata tidak? Sebab dia nak makan seorang. Dia nak 100 ekor unta tu seorang dia. Lalu bila orang turun, dia duduk sekejap dengan orang, perlahan-lahan aku naik kudaku, aku pacu dan berhasil bertemu Muhammad. Yang telah saya rengkangkan tadi, akhirnya dia peluk Islam. Satu, Abdullah Uraiqid tengok masuk Islam. Kedua, mereka melalui satu perkemahan yang dipunyai oleh Ummu Ma'bad. Kemah tu duduknya Ummu Ma'bad dengan suami dia Abu Ma'bad. Ummu Ma'bad dengan Abu Ma'bad ni orang miskin, orang dia tak ada tanah. Lalu dia duduk padang pasir. Padang pasir ni kan luar, ikut kita kadang nak minggu depan nak duduk sana, bulan depan nak duduk hujung tu, pasal luar. Lalu dia duduk ikut suka dia. Dan katanya Ummu Ma'bad ni orang miskin. Walaupun dia miskin harta, jiwanya besar. Setiap kali orang lalu di depan kemahnya, maka dia akan panggil, mari singgah makan dulu di kemah saya. Dia suka beri makan orang. Macam kita kan, kadang kita letak cekelat banyak dalam handbag kita. Apa ni, kalau budak-budak mari ambil makan cekelat. Tengok tu imam, dia ingat tu budak. Dia kurang macam budak juga. Dan macam saya ni kan kecil, dia orang ingat budak. Jadi tuan, dia suka beri makan orang. Katanya bila orang lalu saja dia panggil, mari makan rumah saya. Kita buat singgah makan. Ni budak-budak makan ni, orang bukan makan. Sabar ni makan. Ni awak ni mari makan durian, panjat pokok durian. Kan kita suruh orang makan buah-buahan, makanan sebab kita suka dengan. Lalu tuan, Ummu Ma'bad kita juga, bila Nabi lalu, kebetulan hari itu dia tak ada makanan. Maka Rasulullah tanya, ada tak apa-apa makanan kalau kami boleh tukar makan? Maka kata Ummu Ma'bad, maaflah tidak kenal Nabi, tak ada makanan hari ni, pasalnya habis je dah. Nabi pun tanya, dah tak ada kambing nak berah susu. Dia kata, kambing ni suami saya bawa keluar awal pagi lagi, pergi gembala belakang bukit sana no. Lalu Nabi ternampak seekor kambing dalam kemah yang sebelah. Ummu Ma'bad ni ada 2 kemah. Satu kemah dia duduk dengan suami dia, satu kemah dia letak barang-barang lama, kipasannya, cerita arang, benda-benda lama letak dalam kemah tu. Lalu Nabi nampak, ada kambing. Nabi kata, dah kambing tu tu. Kata Ummu Ma'bad, dia sakit. Lalu Nabi kata, aku nak perah susu ni. Ummu Ma'bad tahu dia tokai kambing, bila sakit tak ada susu. Tapi Nabi nak perah juga. Lalu dia sebut begini, saya terjemah dari Arab dengan nadanya sekali, biar tuan boleh faham tu apa Ummu Ma'bad kata Nabi. Gini, kalau nak perah-perahlah. Kalau awak nak perah-perahlah. Saya kata tak ada, awak tak percaya. Perah. Perah. Begitu maksudnya. Lalu Nabi perah, dapatlah 2 botol susu. Terkejut Ummu Ma'bad. Orang dah terkejut tu, dia ambil juga bila Nabi beri. Terkejut, ambil juga. Ambil, dia minum. Nabi pun minum bersama Abu Bakar, Amir bin Furaihah dan Abdullah bin Uraiqid. 2 perkara besar Abdullah bin Uraiqid nampak berlaku pada Nabi. Ketika mereka teruskan perjalanan sehingga dikepung Nabi oleh Abu Buraidah. Abu Buraidah orang kafir.
Dia ada 70 orang pengikut yang nak bunuh Nabi untuk dapat 100 ekor unta. Tetapi Tuhan, kata Abu Huraidah, sebaik saja aku mengepung baginda, kemudian melihat wajahnya, kemudian aku bercakap dengannya, kesemua kami memeluk Islam serta merta. Allahu Akbar Tuhan. Itu yang Abdullah ibn Uraiqi terus masuk Islam. Dan akhirnya mereka sampai Kuba. Sampai Kuba 8 Rabiul Awal. Nabi duduk 4 hari 4 malam di Kuba. 814 jadi 12. Hari Isnin Nabi sampai Kuba, campur 4 hari, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat 12 Rabiul Awal Nabi masuk ke Madinah. Di Kuba ni tuan tahu tak, setahun sebelum Nabi hijrah, sahabat-sahabat telah hijrah. Baik itu ahli sirah bila cerita tentang hijrah, dia akan cerita 3 orang sahabat yang besar ujian dia ketika dia nak hijrah. Pertama, Abu Salamah. Abu Salamah ni, waktu dia nak hijrah, dia bawa bini dia dan anak dia umur 4 tahun. Setengah riwayat kata umur 4 tahun. Bawa lalu nak hijrah. Bila nak hijrah, sampai di tempat yang dia nak tolak tu, mari po dia rampah bini dia. Dia kata, Abu Salamah, mu nak pergi ke Yasrib, terjemah Terengganu tu daripada Arab ni biarlah. Mu Abu Salamah, mu nak pergi ke Yasrib, pergi. Binimu adik-beradik kami. Kami tak akan pergi adik-beradik kami. Pergi ke tempat yang belum tentu untung nasibnya. Lalu ditarik Ummu Salamah. Mak ayah Abu Salamah tak puas hati, tarik pula cucu hak kecil 4 tahun. Menyebabkan tuan Abu Salamah terpisah dengan isterinya Ummu Salamah. Ummu Salamah pun hilang pula anak kecil. Mereka masing-masing terpisah. Tapi Abu Salamah ni kata tuan, pasal Nabi suruh hijrah, dia pergi juga hijrah hari itu. Berjalan kakilah ia ke Madinatul Munawwarah sejauh 500 km. Sampai ke Madinah. 1. Adapun Ummu Salamah selepas peristiwa itu, hilang suami, hilang anak, dia mengalami tekanan jiwa. Setiap hari dia keluar pagi, duduk tempat terakhir yang dia berkumpul dengan anak dan suami dia tu, dia menangis saja tuan, menangis saja kerja. Menangis dari pagi sampai tengah hari bawa ke petang sampai ke malam, kemudian dia balik. Esok dia keluar lagi di situ, menangis sepanjang hari sampai malam, kemudian dia balik. Lusa dia keluar lagi, menangis dia sepanjang hari sampai ke malam, kemudian dia balik. Itulah yang berlaku kepada Ummu Salamah selama setahun. Sehingga adik-adik dia kata, kesian Ummu Salamah, kalau kita biar gini matilah dia, kita lepaslah dia ya. Maka adik-adik kata kita lepaslah. Maka mereka lepaskan Ummu Salamah. Ummu Salamah pun suka hati, pergi jumpa mertua, berhasil dapat anaknya balik, yang mana anaknya itu sudah pun berumur 5 tahun. Lalu dua beranak ini dari Makkah berjalan kaki menuju ke Madinah sejauh 500 km. Kata Utsman bin Abi Talhah ibn Talhah, aku bertemu 2 beranak di Tanaim. Mereka usuk masai, lalu kadang-kadang didukung anaknya, kadang-kadang dieret anaknya. Lalu aku kenal pasti Ummu Salamah dan anaknya. Lalu kesianlah aku rasa, aku ambil 2 ni letak atas unta ku, aku pula berjalan kaki sejauh 500 sampai ke Madinah. Bila sampai Madinah, berhasil mereka bertemu dengan Abu Salamah. Tetapi setengah riwayat kata 3 bulan sesudah itu wafat Ummu Salamah di Madinah. Maka jadilah janda Ummu Salamah bersama anak kecilnya 5 tahun, survive hidup di tempat orang. Baik itu Ummu Salamah ni tuan, kata sahabat, bila kali setiap kali dia melawat dia atau batuan makanan, dipuji semua Abu Salamah. Oh, payahnya cari macam Abu Salamah, orang baik sangat, bawa kami hijrah masuk agama Islam, jaga anak bini daripada neraka. Baik, payah dah nak cari macam Abu Salamah. Dia puji.
sehingga Allah menggantikan yang lebih baik. Ia dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pinang dan kahwin dia. Satu. Kedua, tuan sahabat yang kuat dapat ujian dalam hijrah ialah Iyash bin Abi Rabi'ah. Iyash bin Abi Rabi'ah adalah adik tiri Abu Jahal. Lain-lain ayah, satu ibu. Dia masuk Islam diam-diam, abangnya tahu dan marah. Lalu nak keluar daripada Mekah, tapi takut nak hijrah. Lalu dia tumpang Umar, kerana Umar telah declare dia nak pergi hijrah secara terbuka. Umar kata ke orang kafir, aku ni Umar ke? Pelik Umar tanya. Patut kita tanya, awak ni Umar ke? Tak. Umar kata, aku ni Umar ke? Lalu orang kafir pelik. Tapi mereka jawab, ya, kamu Umar. Aku ni anak Al-Khattab ke? Ya, kamu anak Al-Khattab. Betul ke aku ni jenis kalau nak buat satu benda tak ada orang boleh nak larang? Maka orang kafir faham. Maka orang kafir dia. Umar kata, aku Umar, anak Al-Khattab. Tiada orang boleh larang kalau aku nak buat apa-apa. Esok aku nak hijrah, sesiapa yang nak anaknya jadi yatim, bininya jadi janda, tunggu aku di mana-mana. Maka takutlah orang kafir. Iyash tengok peristiwa ini, dia bertemu Umar diam-diam. Dia kata, Umar, aku nak tumpang mu lagi ke hijrah mu. Pasal ada mu aku berani sikit. Maka kata Umar, boleh, cari ramai lagi, biar kita pergi ramai-ramai. Maka Iyash cari, orang ramainya takut, kecuali Hisham bin Al-As Al-Wil setuju ikut Iyash dan Umar. Tetapi malamnya, bila sampai esok pagi, Umar dah sampai di tempat, Iyash pun sampai juga. Hisham awal-awal pagi lagi telah ditangkap oleh orang kafir. Lalu dua orang ni sajalah hijrah 8 hari 8 malam sampai Quba. Bila sampai Quba, alangkah terkejutnya mereka. Abu Jahal pun ada di Quba. Kalau saya berhenti kuliah kita di sini, walaupun belum habis masa, kalau berhenti di sini, nescaya membawa salah faham tuan. Takut tuan kata, alhamdulillah Ustaz, Abu Jahal hijrah juga. Takut tuan faham itu. Sebab Abu Jahal sudah sampai di Quba juga. Ya. Sebab apa Abu Jahal sampai Quba, Ustaz? Jawabnya, sebab dia nak ambil adiknya Iyash bin Abi Rabi'ah buat balik ke Mekah, sebab dia tak tanggung malu. Tapi dia nak ambil Iyash, dia takut koma. Lalu dia psychos ni. Dia kata, Iyash, adikku, soalmu nak masuk Islam terpulang lah, aku tak mau ambil peduli, tu ikutmu lah. Soalmu nak pergi ke Yathrib, hijrah sekali dengan Muhammad, tak apa, aku tak ada masalah, biar ikutmu lah. Tapi ingat kita ni adik-beradik, waktu mu tinggalkan Mekah, yang menyebabkan aku berpasir, berpanah, diribu pada pasir, mari juga 8 hari 8 malam ini sampai ke Quba menjejaki kamu. Sebab waktu mu keluar dari Mekah, ibu kita menjadi dakwah betul. Dia telah berdiri di tengah panas, lalu ia telah bernazar begini, demi Allah, aku tidak akan berteduh di tempat yang teduh selagi anakku Iyash tidak pulang ke Mekah. Demi Allah, aku tidak akan menyikat rambutku, biarlah busuk masa yang begini selagi anakku Iyash tidak balik ke Mekah. Ni metafora dah. Hanya dia tak akan siap badan, tak akan mana. Biarlah rambutku mengebang gini. Kalau orang nak ambil pelakon cerita tu, kau ambil lah, seolah itulah. Lalu Iyash bila dengar, marilah belah kasihan dalam hatinya. Kata Allah, apa hal mak aku di Mekah tu kesian. Kita memang kita tuan, kita kalau orang guna nama mak itu, ayah kita lemah lalu. Kita tak pasal mak ayah ni, dia tak ada 2, 3, kita satu sajalah. Dah orang tua ni pula tuan, dan dia sayang anak cucu pelik. Dan dia sayang anak cucu pelik. Kita pergi Kuala Lumpur kerja, Blue Orient Restaurant tahun 94, saya lagi di Terminal Subang ni, pakai botai, duduk depan pintu, please coming. Tu dia pandai pun waktu tu, please tutup dah kedai tu, dah tutup, dia dah bayar gaji kita. Dalam tak bayar gaji, nak samang pula ke kita,
Kita ni orang kampung bila dengar nak kena samang tuan tu kata dah bayar gaji pun tak apa tuan, asal jangan samang sudahlah, tu balik. Ya. Orang tua ni pelik kalau sayang anak cucu. Dia nak makan nasi, lauk kebetulan sedap sikit hari tu, baru nak suap tak boleh nak suap. Dia kata cucu aku kalau lupa makan apa lah. Betul tuan. Dan tiap-tiap hari mereka duduk di tepi pintu menunggu orang lalu lalang di depan rumahnya. Sebab bukan tunggu anak balik, nak tengok kalau ada orang irah-irah anaknya cukuplah. Pasal nak lepas hidup dulu, bukan macam zaman teknologi sekarang. Gitulah Iyas kata, aku ni mak aku tu kalau aku tak balik macam mana lah. Kita kalau dengan mak memang kita lemah. Lepas tu kalau mak kata apa-apa kita dengar. Mak, balik. Balik. Kan saya baru balik minggu lepas. Mak, dah kira balik. Kita pun balik. Bila balik kita tanya sebab apa kena balik segera ni mak? Kan saya baru je balik. Aku nak suruh mu menikah. Menikah? Kan saya dah menikah dah. Dah kira menikah juga. Terpaksa lah kita menikah seorang. Pasal mak suruh, kita tidak akan lawan. Itu saya nak kata contoh itu. Contoh. Baik. Lalu kata Iyas, Umar aku nak balik. Kata Umar, sebab apa nak balik? Mak aku di Mekah sakit. Umar, abang kau berjahat kau. Lalu Umar kata gini, Iyas, Abu Jahal tu abang kamu, darah daging kamu. Aku ni orang luar, tak ada kaitan, kawan saja dengan kamu. Makna sepatutnya kamu lebih kenal abang kamu satu. Tapi kalau kamu tanya aku, selaku orang luar, tak ada kaitan denganmu, siapakah abangmu Abu Jahal itu, maka aku katakan dialah penipu besar di Mekah. Makna patutmu lebih kenal. Lalu ia kata memang dia kuat menipu, tapi aku takut kali ni betul. Kalau kali ni betul mak, apa jadi mak aku ni? Maka pujuk tak makan, bincang tak mau dengar, dia nak balik juga. Maka Umar kata kalau nak balik juga boleh, tinggalkan untamu itu, ambillah untaku ini, kamu paculah. Kalau kamu rasa dah sedar hati padang pasir, pusing balik ke Kubah. Aku menunggu 3 hari di sini. Pasal unta Umar ni laju jalan, laju berjalan. Kemudian tuan dibawa balik Iyas sampai di tengah padang pasir, dipukul kakinya sehingga patah, lalu diikat, diarak bawa balik ke Mekah, kemudian dikurung dan diazab. Sudah sampai di Kubah dapat. Sebab itu kata ulama, kalaulah Abu Jahal itu termasuk dalam golongan yang melafazkan 2 kalimah syahadat, nescaya ia telah termasuk dalam golongan berhijrah kepada Allah dan Rasul. Dan ia termasuk dalam pujian Allah dalam surah At-Taubah, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari alladhina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Adapun orang muhajirin ansar as-sabiqunal awwalun, mereka Allah telah redha di sini kata ahli tafsir, mereka telah mendapat keampunan dan layak duduk dalam syurga. Tapi kerana dia bukannya Islam. Adapun bakinya tentang hijrah ini, saya akan tinggalkan tuan-tuan ibu bapa dengan penceramah-penceramah kita dalam bulan Muharram itu. Akan dengar banyak lagi ceramah hijrah. Anggaplah ini kerangka mukaddimah untuk tuan naik semangat menyambut bulan hijrah ini dan memahami sejarah serta intipatinya. Bagaimana peristiwa hijrah ini untuk kita ambil ibrah berdasarkan mujahadahnya orang-orang terdahulu. Tuan-tuan, bersama ini saya bawa sebahagian daripada buku-buku saya. Pertamanya Hijrah Nabi, kita telah adaptasikan daripada satu karya Ar-Rahiqul Maktum. Kita cerita secara lengkap apa berlaku dalam hijrah. Begitu juga beberapa karangan dulu saya, Mutiara Tasawuf 1, Mutiara Tasawuf 2 Ibn Athaillah Sakandari,
dan beberapa karya lain saya tak sempat masuk. Ada 20 karya yang sempat kami susun dan tulis, termasuk satu karya hari ini yang saya nak iklankan pada tuan-tuan, Sirah Nabawiyah. Ia diterjemahkan daripada kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum ini satu kitab sirah yang dikarang oleh seorang ulama besar India yang bernama Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri. Beliau dikatakan berketurunan Ansar, telah meninggal di kota haram Madinatul Munawwarah pada tahun 2005 yang lalu. Karangan ini telah pun ditulis pada tahun 79, dipilih sebagai pemenang sayembara penulisan kitab sirah sedunia yang dianjurkan oleh Majma' Rabitah Alami Islami dan dianggap sebagai kitab sirah paling lengkap di dunia masa ini. Telah diterjemah dalam 100 bahasa di dunia, telah disebarkan dalam 20 juta naskah ke seluruh dunia. Sekarang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita oleh Tuan Guru Muhammad Ramzi Omar, seorang ulama muda umur 46 tahun dari Kedah, tetapi begitu tawaduknya. Ni orang kata ulama sungguh. Beliau terjemahkan di bawah kelolaan Yatim, sehingga sekarang Yatim tidak pernah kenal siapa penterjemahnya kerana dia tidak mahu dikenali. Bahkan ia pergi ke Yatim, ia beli pula buku yang dia terjemah. Tawaduk. Tuan kena kenal lah mana ulama, mana kaki celama. Lalu tuan, dia telah terjemah karya ini dan beberapa karya Arab yang besar dalam bahasa Melayu yang baik. Kerana kekuatan Tuan Guru Muhammad Ramzi ini, dia kuat bahasa Arab, dia kuat bahasa Melayu. Jadi tuan, insya-Allah tuan boleh dapat karya ini. Saya tak ni nak bawa banyak sebab saya pernah jatuh kuda dulu, jadi tak ni nak bawa. Tak ni nak akak benda berat tak boleh. Jadi tuan-tuan lah kalau nak kereta saya di situ, bolehlah tuan-tuan tengok situ ya. Akhirnya tuan, saya mohon maaf kalau ada bahasa yang terkasar, tapi percayalah, saya ni sayang ke tuan-tuan. Saya sayang kepada ibu bapa di sini. Saya berharap ibu bapa selamat, cari ilmu dengan orang betul, kemudian dibimbing kepada jalan redha-Nya dengan guru-guru yang benar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal nombor telefon saya. Ada mendengar tanya, boleh turun tanya. Boleh hubungi saya di talian 010 910 900 9117. Saya ulang, 010 900 9117. Nama saya Rashidi Jamil. Rashidi Jamil. Jadi tuan boleh dapatkan buku ini. Kesemuanya satu set ni 100. Ada 4 buku, termasuk sirah ni 60 saja. Tebal 700 muka surat. Ada orang kata, Ustaz, 700 muka surat bila nak habis? Apa tuan? Novel tuan baca habis 600 muka surat, habis menangis pula. Ni 700 muka surat, tuan ambil lah masa 10 tahun ke. InsyaAllah hati-hati lah. Jadi bersikapkan aku tulis itu. Ya, ada apa nak tanya? Ya, silakan. Tak ada ya? Okey, baik.